rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini dah 2 April 2022 dan sedang menonton Borak Kopitiam. Ya, masih saya seorang-seorang. Setiap minggu sekarang, bila start je, mesti saya seorang-seorang. Sajalah kot nak tinggalkan saya, nak bagi neba-neba sikit kan. Tapi hari ini, 2 April 2022, semalam sebenarnya, start tarikh baru dengan kita masuk ke fasa peralihan endemik. Kita on the way ke endemik sekarang ini. That's why kita namakan dia fasa peralihan ke endemik. Dan 1 April juga kita buka sempadan negara. Sempadan negara dah pun dibuka. Kalau tengok video yang viral, yang trending, yang banyak dekat social media, ramai antara yang dah lama, lebih kurang 2 tahun tak balik pun menggunakan kesempatan yang ada untuk balik semalam. Ada daripada Singapura semalam balik ke Malaysia. Ada yang daripada Indonesia pun balik ke Malaysia. Dan sekarang ini bukan setakat daripada luar negara masuk ke Malaysia je. Malaysia pun dah boleh ke luar negara. Tapi pastikan dulu kita cek SOP negara-negara lain sebelum kita pergi ke negara tersebut. Sebab tak semua SOP sama dekat setiap negara. Okay? Jadi selamat datang dan selamat kembali kepada anda yang kembali ke Malaysia disebabkan sempadan negara dah boleh dibuka semalam. Dan hari ini kita nak update jugalah status terkini COVID-19 di Malaysia. Last update adalah pada 31 Mac 2022. Kes adalah lebih kurang 18,000 kes. Masih lagi di tahap yang tinggi, tapi kebanyakan kes masih di tahap 1 dan 2. Bukan di tahap 3, 4, 5 yang teruk. Jadi sekarang kita doakan agar SOP dapat diikuti. Dan bercakap pasal bulan Ramadan. Cik. Aziz. Tak ada. Jangan buat-buat baca ni. Tak, bukan. Apa? Ni peta. Peta nak sampai Peta nak sampai sini. Sesat. Tak, 1 April semalam, dia kata kita tukar studio. Tak. Rupanya kita bukan tukar studio. Kita ada host baru, Zik. Bukan hari ni, esok. Aduh. Awak ke host baru tu? Bukan. Okay. So, kita masih kat sini ya? Masih kat sini. Sebab, yelah, host baru mungkin tak tahu call time kau apa. Host baru, ingat host baru. Okey, Zack American guys. Host lama Borak Kopitiam. Masih ada lagi kat sini. Masih ada geng rupanya. Ada geng. Ingat seorang-seorang kita hari ni. Tak seorang-seorang. Masih ada. Semalam dah diumumkan oleh Mohor Besar Raja-Raja di mana besok akan mula puasa 1 Ramadan. Hari ini maknanya 30 Syaban. Maksudnya malam ni malam pertama tarawih lah. Malam pertama tarawih dan besok pagi adalah hari pertama kita bersahur. Dan sebenarnya Haziq nak cakap pasal puasa. Kalau nak ikutkan, kita akan fikir macam mana nak swab test. Ini jom sebelum tu kita dengarkan dulu pengumuman semalam oleh Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad. Dengar. Okey, kita mainkan suara. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad, 3 hari bulan April 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Nampak siapa yang berjaya teka baju betul. Ya, saya pun nak tanya. Pitch. Itu dulu memang kita suka menembak, kita cari siapa warna apa yang dia akan pakai. Ya, tapi alhamdulillah kita pun dah tahu besok bermula puasa dan mungkin ada yang tertanya macam mana kalau bila dah masuk bulan Ramadan dengan swab test. Swab test kita akan masukkan sesuatu ke dalam rongga kita. Betul. Kat hidung, dalam mulut. Ini dah keluar dah SOP. Okey. Di mana kalau ada rasa symptoms boleh untuk buat saringan, boleh buat swab test nasal dan juga untuk swab di mulut pun boleh juga. Betul. Dia adalah kedalaman dia 4 hingga ke 8 cm untuk kanak-kanak, kedalaman 8 hingga 12 cm bagi dewasa. Dan ini kira hukum puasa pula. Ini keluar poster daripada KKM sendiri. Dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, di mana pesakit tahap 1 yang tidak bergejala dalam pemantauan yang tiada ubat-ubatan perlu untuk berpuasa lah. Wajib berpuasa. Tapi kalau bila tak larat ke apa ke, wajib untuk menggantikan puasa.
Memang jatuh hukum wajib Zik Ya, dan untuk pesakit tahap 2 hingga 5 yang memerlukan untuk pengambilan ubat-ubatan diharuskan untuk tidak berpuasa dan wajib menggantikan puasa. Wajib menggantikan puasa. Jadi tak ada lagi alasan untuk kata tak boleh puasa dan sebagainya. Apa-apa kalau rasa ragu-ragu ke, tanyalah orang yang lebih tahu. Sebab kita ni kadang-kadang bau sikit-sikit dia nak batal puasa. Betul tak? Tapi tak apa sekalipun kita kena sentiasa berada dalam keadaan yang baik, bertanggungjawab sebab sekarang ni kita ke fasa endemik, nak ke fasa endemik, betul Aziz? Betul, fasa peralihan sekarang ni. So 18,000 kes baru. Last update adalah pada 2 hari lepas, iaitu pada 31 Mac, 18,560 jumlah COVID-19. Itu adalah update mengenai COVID-19. Dan sekarang ni Zack, it's your turn. My turn. Kita nak tahu selain pada info COVID-19, kita nak kongsikan dengan info cuaca. Betul. Cuaca hari ini kita mulakan dari Kuala Lumpur. Serap basah Betul lah. Hot sikit lah. Ribut Putih dan kemudian Shah Alam pun hujan. Lepas Shah Alam kita ke Ipoh ramalan cuacanya juga ribut putih. Seterusnya kita lihat ke Georgetown pun ramalan cuacanya ribut putih. Rata-rata di utara macam mana kita tengok. Oh, ribut putih juga halus tak pun. Dekat Arau pun sama juga ribut putih, Zack. Kalau tengok dekat Kota Baru pun dijangka ribut putih. Di Kuala Terengganu pun sama ribut putih. Sama juga di Kuantan. Umpamanya Johor Bahru cerah ramalan cuacanya. Dan Bandaraya Melaka kembali hujan. Lepas Bandaraya Melaka, Seremban cerah alhamdulillah. Kuching ribut putih, dan terakhir sekali Kota Kinabalu Sabah ramalan cuacanya hujan. Itu ramalan kerja cuaca. Tapi kalau tengok tadi on the way pergi kerja, memang awan agak mendung. Betul. Mendung kelam. Haziq. Saya ada lagu. Saya dapat mendung ni, saya ada banyak lagu. Haziq untuk teruskan mendung pun saya ada lagu. Ya, Haziq tadi Haziq kata Haziq nak beritahu apa tu? Okey. Bahasa. Kalau anda peminat muzik antarabangsa, anda kena saksikan acara muzik yang paling penting, iaitu The 2022 64th Grammy Awards. Anda boleh saksikan secara langsung pada hari Isnin 4 April. Eksklusif ditonton pada pukul 8 pagi atau di 8TV pada pukul 1 tengah hari. Ada pelbagai persembahan menarik dari artis antarabangsa sepertinya BTS, ada Billie Eilish, Olivia Rodrigo dan ramai lagi. So jangan ketinggalan, okey guys. Okey Aziz. Okeylah. Zack tanya Aziz lah eksklusif Isnin 4 April ni. Aziz jujur dengan Zack. Sebenarnya Aziz akan membuat penampilan istimewa ke Grammy tu? Mungkin saya akan buat apa yang baru nak cakap apa yang hari tu, apa yang jadi yang viral, ingat tak? Tak apa, dah berlalu dah. Will Smith dengan Chris Rock punya kes. Betul. Baik Aziz, tadi Aziz ada kata yang esok kita akan menjalani ibadah puasa hari pertama. Malam ini adalah tarawih yang pertama. Jadi kita pun nak tahu setiap kali Ramadan, perkara yang paling kita nak tanamkan kepada diri kita adalah kita sentiasa nak menjadi manusia yang lebih terbaik daripada hari-hari sebelumnya. Itu apa yang awak buat tu, apa yang awak tengah cakap itu adalah azam. Ya, betul. Itu adalah azam. Awak berazam di bulan Ramadan. Setiap kali sebelum bulan Ramadan kita dah start berazam. Ada orang yang berazam untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Betul. Ada juga orang yang berazam macam Zack, tiap bulan puasa Zack ada tercetus niat nak kurangkan berat badan sikit. Walaupun tiap tahun. Ya, menggunakan waktu bulan puasa itu. Sebab ialah bulan puasa obviously lah daripada ada matahari sampai ke maghrib tu memang kita tak boleh makan dan sebagainya lah. Aziz pernah ada satu azam ni. Apa dia? Nak solat tarawih di masjid yang berbeza setiap malam. Kalau 30 masa ada 2 tahun 3 tahun lepas lah. Okey. Memang azam dia adalah untuk solat tarawih di masjid yang berbeza setiap malam. Adakah Aziz berjaya? Tak sempat sebab setiap kali habis on air je dah kena pergi tarawih. So memang sembahyang ke area office je lah. Baik, itu Haziq punya azam, itu Zack punya azam yang Zack kongsikan. Anda bagaimana? Anda sedang menonton Borak Kopitiam sama ada secara langsung di kaca televisyen ataupun di Facebook. Komen, kita nak tahu, sila kongsikan apakah azam Ramadan anda pada tahun ini. Ya, jadi boleh share azam Ramadan anda. Tapi ini sebelum kita cerita lebih panjang lagi pasal azam Ramadan, kita nak tahu dulu trivia untuk jaga Ramadan kita dengan sunnah Nabi. Jom kita saksikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan. Selain berpuasa, ada banyak amalan sunnah yang dapat meningkatkan lagi keimanan seseorang hamba. Berikut antara amalan sunnah di bulan Ramadan yang amat dianjurkan. Bersahur bukan sahaja membantu kita mengisi tenaga untuk persediaan berpuasa, tetapi ia juga adalah satu amalan yang amat dituntut dalam Islam. Selain bangun sahur untuk makan, elok juga luangkan sedikit masa dengan melakukan solat sunat tahajud dan membaca Al-Quran.
Doa orang yang berpuasa adalah mustajab kerana orang yang berpuasa dengan ikhlas mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa di sisi Allah. Untuk itu, rebutlah kesempatan sepanjang bulan Ramadan ini untuk merebut tawaran yang amat berharga daripada Allah. Ini tentunya satu perkara yang mudah untuk kita lakukan. Jangan lupa menyegerakan berbuka puasa kerana ia adalah salah satu amalan sunnah. Jika tidak ada beberapa biji kurma, maka berbukalah dengan seteguk air. Puasa bukan sahaja menahan lapar dan dahaga tetapi juga mengawal nafsu daripada melakukan perkara maksiat. Dengan adanya media sosial hari ini, kita cenderung menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya. Puasa adalah satu perisai, maka janganlah bertutur dengan perkataan yang kotor dan sia-sia. Kita juga dianjurkan ketika berpuasa supaya sentiasa bersabar dengan menjaga emosi dan menahan diri daripada menghamburkan kata-kata cacian. Dalam bulan Ramadan inilah Allah merasakan malam qadar di mana ibadah pada malam itu lebih daripada 1000 bulan. Jika sebelum ini kita sukar untuk bangun malam dan beriktikaf, inilah waktu yang paling tepat untuk memulakannya walaupun dengan ibadah yang ringan. Ada sebahagiannya nampak mudah namun amalan sunnah di bulan Ramadan ini tidak patut dipandang remeh. Lakukanlah sekecil-kecil ibadah sunnah sekalipun kerana ia tetap akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berpuasa diucapkan kepada semua penonton Borak Kopi Tiam. Itu dia. Puasa adalah satu perisai. Betul. Perisai untuk kita tahan kita daripada buat benda-benda lara. Betul. Sebab apa tahu Haziq? Bukan saja waktu kecil-kecil kita tahu puasa je tak boleh makan, tak boleh minum sampai maghrib, betul? Itu masa kecil. Itu masa kecil. Bila kita besar, kita meningkat dewasa, kita lebih faham erti Ramadan yang sebenar tu. Sebab bulan puasa ni banyak hikmah dia, banyak hadiah, banyak rahmat yang Tuhan dah janjikan kepada kita, Haziq, sebenarnya. Ya. Nak tahu tak apa dia? Apa dia, Haziq? Kejap lagi kita akan bersama dengan Ustaz Yes. Haryanto. Untuk kita cerita lebih panjang lagi pasal azam puasa, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopi Tiam. Kopi Tiam bersama Haziq dan Zack hari ini. Ya, Haziq, tahu tak? Zack, betul lah. Zack pun dah rasa apa yang Haziq cakap. Apa dia? Ramadan. Malam ni buat tarawih, Haziq. Bila nak masuk bulan Ramadan, dia ada satu perasaan gembira. Betul. Alhamdulillah, ya Allah, kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi tahun ni. Alhamdulillah, betul. Dan Haziq, kita apabila sebut tentang Ramadan ni, kita dekat Borak Kopi Tiam, kita tak adalah kita berdua saja. Kita ajak orang yang memang akan memberi cahaya kepada kita juga, insya-Allah. Yang akan memberikan kita penjelasan lagi. Betul. Pencerahan apa itu azam Ramadan. Wow, kita bersama setiap tahun di bulan Ramadan kita akan bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Lokman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Saya Haziq. Dengan cerita pagi tadi di Shah Alam. Di Shah Alam. Ni kita setiap tahun mesti ada sign kontrak. Shah Alam tunggu ke sini petang. Baik, Ustaz. Jadi kita nak tanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikanlah dan memberi pencerahan sikit tentang apabila kita bicarakan azam puasa ni. Azam puasa ialah sebenarnya kalau nak kira puasa ni dia memang wajib. Kan, itu satu perkara. Cuma saya cuba pandang dari satu sudut, ada orang kadang-kadang kita ni orang tak sama, iman tak sama. Betul. Ada orang iyalah memang wajib tapi sampai hari ni belum berjaya lagi dia puasa. Ada Ustaz? Ada. Ya, betul. Alah, Haziq tak biasa pula. Alah, itu saya buat tanya. Cuma kita begini, untuk pasal dia puasa ni benda kebaikan. So benda kebaikan ni bukan puasa je, apa benda pun memang kita sentiasa untuk berniat untuk kita tambah baik. Adakah azam tu maksudnya niat, Ustaz? Azam ni dia belum niat lagi. Niat tu dah nak melakukan perbuatan. Azam tu sebelum niat. Azam tu sebelum niat. Macam contohlah, azam kita lepas ni nak makan mi mamak. Belum tahu lagi. Kan? Belum tahu lagi. Lepas ni lah berazam baru. Maknanya niat tu bila kita dah on the way. Niat ni dia biasanya dia dengan perbuatan tu dia akan berkait. Maksudnya nak semayang, kita niat tu solat. Alright. So, bila kita cakap pasal azam, tak semua orang yang memang daripada awal Ramadan akan berazam nak buat apa-apa. Tapi adakah memang penting sebenarnya kita kena ada azam puasa ni, Ustaz? Dia Zack, kita pasal Ramadan ni istimewa untuk kita. Allah Ta'ala bagi, dan bukan semua orang dapat pun. Ada je orang meninggal yang sebelum masuk Ramadan, kan? Mana
dia tak ada rezeki lah, kita kata. So, kita ada peluang Allah Ta'ala bagi untuk pada bulan Ramadan. So, apa kita nak buat kali ni untuk tambah baik? Kan, semua orang akan fikir, apa yang nak buat untuk tambah baik? Apa nak buat untuk tambah baik? Itu je. Jadi, sekarang ni, sebab Ramadan ni, Allah Ta'ala bagi dia satu bulan yang dia berbeza dengan bulan lain. Orang mudah nak buat kebaikan. Orang rasa ada kekuatan untuk tinggal benda-benda yang mengarut. Sebab kata Aziz tadi, lara-lara. Masa ni lah Macam ustaz tu. Aziz ni tu dia. Saya sebut, bila sebut lara tu. Ustaz, bila Ustaz sebut lara lah, Aziz pun dah sebut tadi kan. Okey, saya nak tanya satu soalan yang saya rasa penonton-penonton Borak Kopitiam pun nak tahu. Ada yang mereka apabila bulan puasa, mereka betul-betul tanamkan niat tu, azam tu untuk okey nak kurus dan sebagainya. Sampai kadang-kadang dia punya mindset tu dia mungkin terlupa sikit berkenaan dengan Ramadan tu sendiri. Jadi macam mana macam tu Ustaz? Dia gini, ada dua. Satu orang, dia memang dia akan dapat hikmah tu. Maksudnya, dia puasa, mudah-mudahan kali ni nak susun sikit puasa supaya pasal puasa memang tak makan. So, nak ambil kesempatan tak makan tu, so boleh turunkan berat badan. Satu, tak ada masalah. Alright. Satu lagi, dia memang betul-betul fokus untuk turun berat badan je. Dia tak buat ibadah lain pun. Itu yang Z plan lah. Itu yang Z plan. Kat situ twist dia sikit. Tak boleh lah. Dia okey, maksudnya dia kena seiring lah. Betul. Dia kena seiring. Dan benda tu hikmahnya juga. Hikmahnya, memang bila kita tak makan, dia boleh kurus. Ya, betul. Kan, itu je cerita dia. Tak percaya, cubalah tak makan. Saya memang kita buat intermittent fasting sebelum ni, so kita boleh gunakan bulan puasa ni untuk tapi kena tengoklah kan. Kalau sebab kita buka puasa pukul 7 lebih baru 13 jam. Dia nice kalau buat intermittent fasting tu 16 jam. 16 ke 17 jam lah, cantik. Ya, so tak apa, boleh. Buat wet fasting dulu. Masa buka tu, dah cerita intermittent fasting lah. Lain macam saya. Dan sekarang kita kan daripada sahur tu dry fasting. Yang tak minum tak apa. So buka puasa tu minum. Jangan makan kurma. Nabi sebut makan rutop. Allah payah nak makan emas ni. Ternaik atas dah tutup mata ni. Nabi sebut makan kurma, rutop. Tak ada rutop makan kurma. Tak ada kurma, buka puasa dengan air kosong. Jadi itu dah semua ni sunnah. Tak hilang pahala sunnah tu lah. Dapat. Minum air kosong. Nanti lepas tarawih, lebih kurang pukul 9.30 tu. Continue lah buat. Tapi yang ni boleh buat apa nama wet fasting, minum air apa semua, minum. Tapi kalau dah lepas tarawih tu janganlah pala apa roti john 3 bungkus. Tak jadi. Tapi kalau betul azamnya untuk diet, untuk kurus, itu nanti apa ni lah PM tepi lah. Kita belajar lah Ustaz. Tapi Ustaz, macam mana pula dengan ibadah? Adakah sebelum puasa tu kita dah kena ada perancangan ibadah, plan ibadah di bulan Ramadan ni? Zaid, kita ni nak pergi tempat yang special. Betul. Dan limited. Dia 30 hari je. Suka ke tak suka 30 hari, lepas tu dia hilang. So kena plan, rancang. Saya cadangkan pertama, ingat bulan Ramadan ni di bulan doa. Tadi dia tulis kan? Ada keluar tadi kan? Kita punya apa nama tu? Ustaz, saya nak tulis Ustaz. Tulis. Saya nak tulis. Bulan Ramadan ni bulan doa. Betul. So doa ni Zaid, believe me, orang takkan buat. Wah, doa je. Benda senang Ustaz Kita tak nak cerita masalah je kat sini. Okey. Kat Borak Kopitiam kita nak cerita solusi. Solusinya saya cadangkan tulis. Bukan tulis doa, bukan tulis tu. Tulis apa yang kita nak doa. Tulis apa yang kita doa. Aku tahun ni Allah, aku nak solat aku lebih baik. Allah, aku nak tulis week. Macam karang. Macam kita tengah mengadu, nanti bila Ramadan, setiap hari kita baca je. Doa yang sama Ustaz? Doa yang kita tulis. Okey. Percaya saya cakap. Bahasa Melayu boleh Ustaz? Bahasa Melayu tak apa. Kalau saya biasa, kalau buat, saya tulis juga. Saya guna orang putih. Saya memang medium language saya kat rumah orang putih. Sebab saya anak-anak saya memang kami duduk Belanda lama. Kita orang Ustaz duduk angguk. Percaya Ustaz. Maksudnya tulis. Percaya saya cakap. Siapa tulis doa, dia akan banyak baca doa bulan Ramadan. Psikologi mengatakan begitu. Doa. Betul. Kalau dia tak tulis, dia takkan baca doa. Betul. Tulislah apa benda. Hari-hari boleh top up doa tu. Tulis. Doa yang semalam baca lagi. Baik. Satu. Yang kedua, sebab kita cerita pasal nak plan kan. Okey, tadi saya sebut pasal baca Quran. Bukan semua orang boleh baca Quran, Zik. Betul. Ada orang pun nak niat baru nak baca Quran. Kalau hari ni baru nak belajar Iqra 1, menjelang nak baca Quran lambat. So saya cadangkan apa dia? Solusi jangka pendek.
Okey. Hari ni kita cerita solusi je. Solusi jangka pendek, beli Quran terjemah. Beli terjemahan. Bukan tafsir lah. Quran terjemahan juga. Quran terjemahan ni biasanya dia pakai tafsir jalan lain. Okey. So, beli Quran terjemahan tu, baca terjemahan tu sampai khatam. Ini untuk orang yang tak boleh baca lagi. Ini Quran satu. Baba, babai. Tutup je lah. Dia penting niat Ustaz kan. So, beli. Ni cara dia satu. Baca terjemahan tu satu-satu. Alif Lam Mim, itulah dia Al-Quran. Baca. Sekutu-sekutu. Baca. Jangan tengok. Baca. Sampai khatam 30 juzuk. Satu. Ini kita nak hidupkan Quran. Yang kedua. Sudahnya saya makan juga emas ni. Yang kedua. Yang kedua. Ada dalam internet bacaan Al-Quran 30 juzuk. Bacaan Al-Quran. Bacaan. Dengar. Kita dengar. 30 juzuk. Dengar pun boleh. Tengah buat kerja, stop kejap. Sambung balik dekat minit 2.06. Sambung balik supaya dia bersambung. 30 juzuk khatam. InsyaAllah. Itu Quran. Yang ketiga, solat malam. Sekurang-kurangnya solat Isyak berjemaah. Isyak berjemaah. Kalau malam tu Lailatul Qadar, dia dapat bahagian dia dalam Lailatul Qadar. Baik Ustaz. Okey, kenapa kita tanyakan tentang susunan atur ibadah ni Ustaz? Sebab ada juga yang memberikan alasan dan mereka datang dengan permasalahan macam Ustaz kata tadi. Tuan, saya ni kerja daripada pagi sampai ke maghrib, kadang-kadang saya nak beribadah pun tak sempat. Jadi macam mana untuk golongan seperti itu? Tak ada masalah. Ini soalan dah lama, banyak tahun dah. Kita pun dah study dah. Okey. Dah ada jawapan dah. Ada jawapan. Macam mana, Ustaz? Contoh orang jadi security. Dia nak solat tarawih. Saya tak boleh solat tarawih lah. Tiap-tiap tahun terlepas. Tak. Solat tarawih kat tempat dia jaga. Bentang sejadah. Situ juga. Cuma jangan tengah jalan lah. Takut orang lalu dengan diri pula jalan. Kan? Maknanya dia duduk kat situ, solat. Baik. 2 rakaat, berhenti. Buat dia cucuk dia punya jam pusing tu. Jam tu lah. Payah kan. Apa nama benda tu? Alam. Checkpoint dia. Checkpoint itu. Lepas tu patah balik, solat balik 2 rakaat. Dia tak mesti kena habis direct 8 rakaat. Betul lah Aziz. Saya perasan penjelasan Ustaz Arianto ni satu je. Islam ni mudah dan memudahkan. Kalau ada ilmu Zack, simple. Macam ni yang dekat kaunti ni kan, yang jaga kamera ni. Sementara kita bercakap, dia bukan buat benda. Solatlah 2 rakaat. Contohlah, janganlah sekarang. Tunggu abang kameraman ambil sejadah. Ya, ini contoh Zack Aziz kan. Jadi maknanya tak ada isu lah, tak ada isu. Okey, tapi memandangkan tadi ustaz pun dah cakap masa kerja pun kita boleh stop kejap 2 rakaat. Tapi mungkin ada lagi ibadah yang ringkas sebenarnya ustaz yang kita boleh buat tapi besar pahala buat dia di bulan Ramadan besar, ni. betul. Dia kalau nak tanya saya, bulan Ramadan ni pahala apa yang besar? Saya kata selama mana kita cuba nak hidupkan sunnah Nabi SAW, bulan Ramadan itulah paling besar pahala. Hidupkan sunnah. Yes. Paling simple Contoh, Ustaz, paling simple bangun sahur. Tasahharu fa inna fi suhri barakah. Sahur. Dalam sahur ada keberkatan. Buka puasa awalkan kata Nabi SAW. Bukan awal tu sebelum azan. Betul kan ya? Dia punya awal lepas zuhur. Ya. Wah, tu ikon. Okey, maksudnya buka puasa awal tu betul-betul azan tu terus Azan buka puasa. jangan buat lagi dah. Baca doa untuk buka puasa, jalan. Atau bismillah, jalan terus. Yang sahur tadi pula dia tak adalah awal sangat. Dia kena lambatkan sikit. Dia sunat lewat. Sunatkan lewat. Sunat lewat. Dapat 10 minit. 10 minit sebelum azan tu. 10 minit sebelum azan. Apa ni lah kan. Mana apa kata orang, latkan masa tu gitu. Sekejap Ustaz, 10 minit sebelum azan. Bukan imsak tu Yelah imsak lah tu. Berhenti bukan benda. Kita ni jenis tak ada break. Takut kunyah dah separuh ikan masuk sini azan lah macam. Oh. Kan? Ustaz, kalau macam tu. Betul jadi macam tu. Biasanya tak pernah jadi lagi orang macam tu. Contoh Kalau jadi macam tu, katalah contoh, masuk ikan tu seekor, yang kepala dah masuk ke dalam. Tarik, yang lain kena keluarkan, kepala je boleh telan. Sebab dia kita Yang ni dah ke rongga. Dia ada 2, rongga dalam, rongga luar. Ada yang rongga luar boleh keluarkan balik lah. Kalau rongga dalam, alhamdulillah rezeki lah. Rezeki alhamdulillah. Okey, Ustaz, kita dapat soalan juga yang bertanya kepada Ustaz Arianto. Ustaz Arianto, ada tak apa-apa surah yang boleh dibaca yang pahalanya berlipat kali ganda? Dia ginilah pertama Quran ni Nabi SAW sebut Allah bagi fi kulli harfan hasanah. Setiap satu huruf tu kebaikan. Maknanya bacalah apa benda pun surah, Allah akan berikan satu huruf. Sampai kata Nabi SAW, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan kita kena ingat, satu kebaikan diganda pula sepada 10. Maknanya berapa ribu tu? Kali sendirilah kat rumah. Satu huruf. Satu huruf. Jadi baca. Sebab itu saya kata, kalau orang tak boleh baca Quran langsung, takkanlah dia tak boleh baca Qul Allah. Takkan tak boleh baca Fatihah.
Kan sekurang-kurangnya. Ni nak ke tak nak, itu saja. Jadi tak ada masalah Ustaz, sebab ada yang kata dia setiap waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, semua solat tu dia baca Qul a'udzu birabbin nas saja. Tak ada masalah Ustaz. Boleh, tapi biasa pun kita baca Inna Toina kan. Yang nak Itu dia boleh berhazik Ustaz. First Inna Toina, kedua Qul Huwallahu Ahad. Tak, kedua Inna Toina juga. Terus juga. Okey, tapi Ustaz, tadi kita ada cerita pasal azam puasa. Okey. Mungkin Ustaz ada tips untuk kita tanamkan azam bulan puasa ni. Saya selalu mikirkan apa benda kita nak nampak something kita bulan puasa. Saya kira bulan puasa ni oleh kerana Allah Ta'ala bagi gift, hadiah untuk kita. Maknanya apa? Bulan puasa ni orang senang buat baik, orang senang untuk tinggal benda tak elok. So, kita nak bagi kita punya achievement, kita punya benchmark kita. Saya cakap betul ni? Duduk Belanda. Benchmark kita ni, supaya kita ada apa perubahan kita dapat. Benar. So, maknanya yang pentingnya saya, apa ending daripada Ramadan ni? Yang nampaklah. Pasal keampunan ni benda tak nampak. Lainlah keampunan ni hujung bulan. Malaikat Jibril pun hantar surat kepada Haziq dan Zaid Borak Kopitiam. Dosa anda diampunkan. Tanya. Amin. Kalau dapat macam tu, okeylah kan. Tapi itu scammer biasanya. Tapi maknanya nak sebut, itu sisi Allah Ta'ala. Tapi benda yang kita nampak, Zaid, Haziq. Kan? Contoh apa benda? Oh, makna lepas Ramadan ni kita dapat solat awal waktu. Contoh. Ataupun Ramadan habis kita dapat solat surah panjang sikit. Jadi maknanya kena menghafal lah. Kita maknanya kita nak lebih panjang daripada Inna Toina. Contohlah. Kan selalu itu je kan. So lebih panjang. Al-Baqarah misalnya. Lama Ustaz. Lama. Tapi dia baca Alif Lam Mim je. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Betul juga. Okey juga kan? Tapi jaranglah azam tu, kata azam tu untuk buat kejahatan. Ya. Azam tu lebih Dan kepada itu kita memang buat kebaikan. itulah cerita Ramadan, Zik. Itu cerita Ramadan. Kalau kita baca kan, Nabi SAW sebut bahkan itu sebagai hadiah Allah Ta'ala pada kita. Sufedatis syayatin, kemudian yuftah abwabal jannah, yughlaq abwaban nar, dibuka pintu syurga, dibelenggu syaitan. Makna bulan Ramadan ni Allah nak bagi kita punya boleh buat baik, syaitan belenggu. Makna syaitan no more power. Hasutan tu tak ada. Tak ada. Maknanya dia tak diberi keizinan untuk dia menguasai kita. Tapi kalau masih ada lagi perangai macam tu, sebenarnya syaitan dia dah bagi tahu kita, for this Ramadan I quit already. Dia kata, you are well trained. You are well trained. You are well trained. So maknanya syaitan kata kat kita, engkau dah aku train elok dah 11 bulan. So good luck for you lah, kata dia. Ini penjelasan paling saya Dah, maknanya bulan Ramadan, so kita fikir lagi, kenapa aku macam ni lagi? Kenapa aku susah nak sembahyang? So very simple answer is, syaitan dah train kita 11 bulan. So this month kalau kita masih continue, so syaitan kata, salute lah. Graduate dah. Dah graduate. Lepas ni you tak payah menuntut lagi dah. Baik. Just go through. Baik Ustaz Sariato. Wow. Luar biasa. Rasa dengan Ustaz ni 1 hari tak cukup ni. Kita tambah 2 hari. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin boleh kongsikan Ustaz punya platform sosial media yang boleh penonton-penonton Nak belajar. Itu ada dah tu. Tu. Dah boleh dah tu. Dah ada dah tu. Itu follow guys. Untuk belajar. Bagi tambah sejuta Official Ustaz. Ustaz Seri official Sekarang pukul 8.33. 8.36 juta. Amin. Ustaz, tapi saya suka tadi lah bila Ustaz sebut Haziq dan Zaid Borak Kopitiam, semoga dihapuskan dosanya. Amin. Kalau Ustaz dapat selit doa dalam doa Ustaz pun, alhamdulillah. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama, insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita doakan agar bulan Ramadan ini akan menjadi lebih baik. Amin, insyaAllah. Lebih hebat daripada sebelum ini. InsyaAllah. Yang penting niat dulu. Niat. Mesti ada azam. Tak ada azam, tak ada jalan. Ya, azam dan berniat. Ada orang azam tapi gagal. Tapi banyak orang tak berazam dan memang gagal lah, ada harapan. Okey, tadi Ustaz Rianto guys yang berikan kita nasihat bagaimana kita nak tanamkan azam di bulan Ramadan ni. Tapi ada satu lagi benda. Ada lagi. Bila kita ada anak, kita nak didik pula didik anak puasa. Doing together. Dia sebenarnya gini, yang nak budak-budak ni sebenarnya dia tak wajib puasa. Dia hanya didik. So kalau kita bagi sahur pukul 6, jam 6.30 nak makan, bagi. Alright. Jangan paksa. Jangan paksa. Kan kejap pukul 12 nak makan. Dia kata tak larat lah mama nak makan. Silakan makan. Okey. Besok keep trying. Besok puasa lagi. Alright. Budak 8 tahun, budak 9 tahun ni bukan masa dia untuk kita paksa. Budak 48 tahun, budak 58 tahun ni kalau tak nak puasa, kita debik je. Tapi tu bukan budak dah ya. Baik, itu daripada Ustaz Arianto. Tapi kita ada VT nak dikongsikan kepada anda. Didik anak puasa. Jom.
Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Borak Kopitiam. Jadi pada hari ini saya akan bersama dengan Encik Faizul dan juga adik Komika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Komika, ada pantun tak? Ada pantun tak hari ini? Ada. Okey. Apa pantun dia? Melata, kurang bayan di pohon cemara. Assalamualaikum, mulia kata. Kami ucapkan pembuka bicara. Wah, okey. Nampak awal-awal lagi dah belanja pantun dah. Jadi kita nak tanya dengan Encik Faizul lah. Macam untuk Komika ni, sebelum ni ada tak dia pernah cuba untuk berpuasa ke? Okey, sebelum ni alhamdulillah dia pernah cuba berpuasa tapi masih belum berjaya. Paling lama pun berapa hari? Setengah hari. Setengah hari. Sebelum ni mungkin Encik Faizul boleh kongsikanlah cara didikan Encik Faizul kan dekat Komika sendiri untuk nak pastikan yang Komika ni ada minat untuk berpuasa tu. Cara-cara yang saya selalu praktikkan untuk anak-anak ialah sebelum masuk je bulan Ramadan tu, kita dah start cerita dah pasal Ramadan, apa kelebihan apa semua. Anak pula macam saya orang ni 9. Orang ni 9 ni selalu kalau puasa, sehari sebelum puasa dia ada mantai yang panggil. Maknanya sehari sebelum puasa tu sambutan sebelum puasa atau sebelum raya dia ada mantai. Itu sambutan orang 9 lah. Kita ada buat makan-makan. InsyaAllah tahun ni saya akan bawa dia ke Seremban lah, balik rumah abang, kumpul ramai-ramai. Masa tu supaya dia dapat rasa suasana mantai tu sebelum puasa tu, macam mana kita sambut. Jadi dia daripada situ dia tahulah, okey besok dah nak puasa dah ni. Jadi itu cara dia lah. Kita nak tanya adik Komika. Adik Komika suka tak berpuasa? Suka? Kenapa? Kenapa suka? Kelebihan berpuasa ni buat kita rasa bersyukur. Sebab orang lain yang tak boleh makan, orang lain miskin tu tak boleh makan, kita boleh makan. Sebab walaupun kita tak boleh makan waktu puasa, kita tak ada usaha untuk berbuka lagi, mengajar kita untuk menahan, untuk melawan nafsu. Allah Akbar. Baguslah adik Komika ni. Harapan Cik Faizul lah untuk Komika sendiri tahun ni, untuk bulan Ramadan ni macam mana? Bulan Ramadan tahun ni harapan saya sebab dia dah masuk 7 tahun, darjah 1. Lepas tu tambah pula dah sunat pula tu. Jadi saya harap dia akan rasa lebih kuat sikit lah. Dan pemahaman dia pasal puasa tu akan lebih sikit. Minta-minta lah. Sebab kakak dia dah boleh puasa penuh dah. Minta-minta tahun ni dia boleh challenge lah kakak dia. Kakak boleh challenge malu pula orang dah sunat, dia lelaki tu. Macam tu. Memang sangat gembira lah tahun ni kan. Kita tak ada macam tahun-tahun lepas, 2 tahun lepas yang kita kena buat sendiri je kat rumah. Jadi tahun ni kita ada jumpa dengan ahli keluarga. Memang sangat-sangat teruja dan sangat menantikan lah sambut Ramadan bersama keluar keluarga. Ya, mendidik anak berpuasa. Macam Ustaz Arianto cakap tadi, kalau mereka pukul 6.30 tu rasa macam dah tak larat tu, jangan dipaksa, jangan dimarah. Bagi dia makan. Itu Ustaz cakap tadi. Aziz, memang betul Aziz. Sekali nak ulang banyak kali Aziz. Memang di amal-amal Ramadan ni, memang kita buat perkara yang memang membuatkan kita rasa excited Aziz. Betul. Hari ni first time ni dekat set Borak Kopitiam, saya pegang ni kita panggil tafsir Aziz. Tafsir ke Al-Quran? Ini Al-Quran dan dia ada tafsirannya, terjemahannya kat situ. Jadi hari ni kita nak belajar sebenarnya bersama dengan Ustaz Aisyah. Ustazah Aziz. Ustaz pula. Ustaz tu suaminya Aziz. Tu Ustaz Anas kat belakang. Ustaz, Assalamualaikum. Ini Ustazah. Duk pandang Ustaz. Nak kenalkan Ustazah. Ustazah Aisyah. Yang merupakan seorang guru Quran profesional untuk kaedah Azdan. Masya Allah. Apa maksud kaedah Azdan? Dia maksudnya kita ada kaedah yang tersendiri kita. Dia tak sebelum ni lain macam yang sebelum-sebelum kita belajar masa kecil-kecil lah. So dia makin besar ni dia ada kita inovasikan dia supaya lebih mudah, terutama untuk orang dewasa. Kadang-kadang orang dewasa ni bukan tak nak mengaji, tapi dia segan, dia rasa susah, dia rasa benak sangatlah. Malas satu hal. Itu paling mahal lah tu. Paling mahal. Jadi maksudnya kaedah tu kita buat supaya mudahkan orang lah. Alhamdulillah ramai yang kita dah berjaya bantu, alhamdulillah, syukur. Dengan kaedah Azdan tu sendiri, betul. Okey, tapi bila bercakap pasal kaedah, kita dah tahu dah kaedah tu kalau guna Azdan mungkin boleh lagi senang. Tapi waktu yang seronok untuk kita mengaji pula Ustaz, yang macam waktu tu, mengaji ni mesti kita boleh baca banyak muka surat ni. Gitu So dia sebenarnya kan, bila tanya pasal waktu, sebenarnya kalau ikut berbalik pada diri kita. Mungkin ada orang kalau bekerja kan, takkan waktu ni. Mungkin waktu ni, waktu Z mengaji, best.
Mungkin Aziz tak. Tapi sebenarnya paling elok sebelum subuh, selepas subuh, selepas maghrib. Waktu tu waktu yang bertenang. Lagi-lagi waktu yang kita nak qiyamul-lail kan. Kan lebih bertenang. Tapi ada orang bekerja waktu tu. Macam ni pula. So tengok waktu yang dia bertenang. Yes, ikut itu benda tu personal lah. Personal preference. Kita boleh bagi orang kata apa? Idea je. Cadangan waktu yang sesuai lah. Dan kita gunakan lah. Macam cikgu. Itulah. Saya nak tanya ni. Ada ni Ustazah. Ada orang yang baca Al-Quran sedap. Tapi dia tak faham pun intipatinya. Macam mana tu? Dia tak faham maksud dia. So macam mana untuk macam tu lah Ustazah? Okey, Al-Quran ni mudah macam Ustaz apa tadi? Ustaz cakap tadi. Dia senang je. Nak kita nak dapat pahala ni sebenarnya lubuk pahala kita. Buka pun dapat pahala, baca, tengok, dengar dapat pahala, baca makna pun dapat pahala dia tersendiri. Cuma Al-Quran ni dia 3. Kita baca, kita faham, kita amal. Dia kena ikut step lah. Takkan satu je. Kalau boleh kita baca dulu. Belajar untuk baca. Kenal huruf. Kenal alif bata, tajwid, kum dan sebagainya. Lepas tu kita tengok makna, kita hayati. Itu nama dia, kita tadabbur. Dia muhasabah kejap tengok ayat tu. Saya dah tahu dah. Saya baru tahu tadabbur tu. Tadabbur tu dia lebih mendalam. Gitu. Lepas tu kita amal lah. Sebab dalam Quran ni Allah ajar semua. Nak buat dengan tak nak buat je. Betul. Gitu. Nampak tak? Benda daripada tadi kita dah dapat satu kira dah ada kesimpulan dah daripada awal. Benda daripada diri kita sendiri. Betul. Kita nak ke tak nak buat. Tapi hari ni kita nak buat. Kita nak belajar mengaji kaedah yang ustazah cakap tadi tu. InsyaAllah boleh. Azdan insyaAllah. Azdan tu sebab kita nak tahu tajwid mana yang salah kan. Kadang-kadang kita baca kita power baca Qul Huwallahu Ahad. Kita power baca Qul A'udzu Birabbin-Nas. Tapi sebenarnya ada yang salah. Tajwid salah. Betul lah Ustazah. Kadang-kadang shot sendiri je tu. Ada yang mereka kata tak nak baca. Tak apalah, aku bukannya bagus sangat pun. Tajwid salah-salah. Jadi terus tak buat. Jadi kita guna kaedah ni insya-Allah dapat bantu Ustazah. InsyaAllah. Nak baca surah apa ini Ustazah? Jom. Yang dekat rumah sama-sama kalau ada Quran buka surah An-Nas. Senang je, simple je. Surah terakhir. Dia surah terakhir ke surah 604. Kalau tak ada Quran, buka dekat apps phone kan. Semua ada insya-Allah. Dengar pun dapat pahala dah. Okay, jom. Saya ajar simple je, tuan-puan jangan stres sangat yang dekat studio pun. Takut nervous. Nampak stres tu Ustazah. Tak biasa kalau mengaji macam tu kan, dia nervous sangat. Jangan risau. Saya baca, tuan-puan boleh follow insya-Allah. Tak ada urutan Tak ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya try. Z. Ni kita nak belajar Taranum sekali, tak ada masuklah belagu. Boleh berlagu ada lagu lah. Boleh lah. Aca try. Saya punya key tak sampai Ustazah. Jangan tinggi sangat, ambil rendah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, salah. Boleh lah. Okey, sila Aziz, sila. Saya pula. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Boleh tu. Sayang, kita ada suara. Kenapa nak nangis? Saya rasa best orang Kopitiam kali ni. Dia boleh belajar. Okey. Boleh insya-Allah. Sebenarnya bila kita belajar, kita tahu ada ilmu, benda tu akan jadi seronok. Ya. Okey, jom kita tengok ayat pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masya-Allah. Saya bacalah sekali lagi sampai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya-Allah. Sedih menangis. Dia play lagu lain pula yang keluar ni. Tadi lagu apa Ustazah? Nak lagu apa? Agak-agak lagu apa tu? Saya dengar tu pun saya dah terpegun dah Ustazah. Bismillah. Dia
Dia macam dia ada agak dia mendayu sikit. Mendayu. Dia sedar. Kita boleh namakan lagu Nahwan. Kan Nahwan. Bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada bunga-bunga dalam. Ni segi taranum lah pula. Dia tak masuk tajwid ni, terang pula. Tapi di mana kaedah asdannya tadi tu? Sebenarnya kalau dalam sif tajwid lah kan, kalau kita tengok, saya semudah aja. Dan kalau baca surah-surah lazim macam ni, nampak je nun ataupun huruf mim yang bersabdu, dengung je 2 harakat. Contoh dekat nun kan ada ayat pertama, kedua, ketiga sampai semua ni banyak ada. Nun ni. Semua tu bersabdu, dengung je. Qul a'udzu birabbin tu dah senang. Itu kalau nak sambung lagu lah. Sebab saya memang bertaranum orangnya. Jadi dia keluar auto lah. Tak kalau tak ada lagunya jadi bin qul a'udzu birabbin nas. Cukup. Tetap berlagu. Tetap berlagu. Dia mesti 2 harakat. Bin nas. Okey, itu kalau ada sabdu. Tapi lepas ustazah bin tu dah 2 harakat. Nas tu ustazah panjang juga. Panjang. Kat situ nama hukum ni kita panggil kategori mad arid lisukun. Ada orang kata lah ustazah saya tak pandai tajwid. Saya benarlah tak faham-faham. Banyak sangat pening-pening. Benda ni sebenarnya jelas. Sebenarnya soalan dia balik, apa hukum belajar tajwid? Apa hukum baca Quran dengan betul? Benda tu ada kena tahulah. Apa hukumnya ustazah? Dia kalau baca Quran dengan betul macam kita baca tadi, wajib. Semua orang wajib baca Quran dengan betul. Maksudnya semua orang boleh baca Quran dengan betul. Tapi belajar kita panggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya apa? At least ada seorang. Gitu. Contoh dalam keluarga, contoh Haziq je yang belajar. Belajar juga ilmu tajwid. Contoh isteri anak-anak tak belajar. Tak apa. Okey, dia orang lepaslah. Tapi balik dengan harapan Haziq boleh ajar anak-anak dan isteri lah. Betul. Gitu. Kita dah selamat lah. Dalam borak kopitiam ni kita ada Haziq lah. So fardu kifayah tu settle lah tu. Saya baru nak start belajar ni. Tapi ustazah, okey, kalau kita tengok macam kaedah yang ustazah cakap tadi, itu baru permulaan dia. Benar. Cari nun, mim, dah ada sabdu, akan ada dengung 2 harakat. Dengung tu macam ni, dia mesti ada vibrate sikit kat hidung. Bin. Gitulah lebih kurang. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Betul? Yes, betul lah tu. Betul. Saya cuba je tu. Betul. Okey. Aziz nak try Aziz? Saya pula Qul a'udzu birabbin. Bin tu Aziz letak je lidah kat langit. Bin nas. Dia tak payah tak payah. Itu dah jadi macam hukum ikhfa. Itu cerita lain lah. Cuma ni mudah aja. Sebab tu dalam tajwid ni, dia benda pertama kena tahu adalah kat mana huruf tu keluar. Dalam bahasa tajwid kita panggil makhraj huruf lah. Makhraj huruf. Lepas tu dah tahu kat mana keluar dia, kita kena tahu apa pula sifat dia. Sebab tu Quran ni dia jauh perjalanan ni kau nak belajar. Tapi apa pun kena mulalah. Macam ada orang kata kita nak Ramadan ni ustazah memang tak pandai. Adakah tak perlu baca Quran? No. Buka. Ustaz kita tadi dah kan buka, tengok. Orang kata walaupun kita dengar, kita bersama pun penuh dengan pahala. Start somewhere lah. Gitu. Yes, kena mula. Dia tak mula masalah tu. Gitu. So kita dah mula belajar dah ni. Kita dah tahu dah. Sabdu kena dengung dan dengung bukannya macam tak payah dia bin. Tak payah vibrato sangat. Bin. Itu sebab huruf nun tu huruf nun tu hujung lidah dia naik ke langit atas. Kalau mim pula jadinya? Kalau mim contoh kalau suara rendah kan. Yang penting tutup mulut dengung 2 harakat. Huruf mim. Dia bibir rasa bergetar. Gitu. Sebab huruf mim keluar kat mana? 2 bibir. Syafatain 2 bibir. Itu apa tu Zak? Apa tu? Nama hukum tu sedap lah. Sedap comel. Dia punya melodi. Awak dah ke lain. Dah ke lagu dah. Dia taranum. Nanti kita panggil taranum. Taranum ni banyak. Okey, kita sambung azdan kita ni. Okey, jom kita terus. Kita lepas dah tengok tadi ayat pertama, okey kita cuba ayat kedua dan ketiga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Ilahin nas. Gitu masya-Allah. Okay. Nampak Malikin. Cerita dah. Malikin. Boleh? Nas tu lah dia punya. Nak ikut key ustazah memang tinggi tu. Tinggi ambil rendah sikit. Malikin nas. Boleh.
nas. Yes, dia sebenarnya lagu tu bukanlah keutamaan. Tapi bila kita ada suara, kan macam saya mungkin contoh kenalah banyakkan baca yang berlagu supaya orang kata mungkin boleh dekatkan orang rasa seronok nak dengar, lebih menghayati. Tapi dia lebih kepada terkesima. Ustazah, saya nak tanya soalan. Saya tanya soalan. Okey, betul. Saidina Umar Al-Khattab masuk Islam pun disebabkan bacaan Al-Quran. Dengar bacaan Al-Quran kan. Itulah gitu kan. betapa. Al-Quran ni gitulah. Dia kadang-kadang kita ni pernah rasa tak bila kita ada masalah, buka-buka tengok makna, terus Ustazah, ni tadi tu rasa tu. Ya Al-Quran surah An-Nas macam ya Allah kan. Itu sebenarnya Allah bagi. Bukan saya tak ada kuasa tu kan, tapi Allah bagi. Sebab kadang-kadang kita tengok orang mungkin rasa dah berumur, dia kata dah lambat nak belajar. Tapi kadang-kadang mungkin dengan dengar orang baca, tengok dibaca, kita rasa mungkin termuhasabah tadilah kita bilalah aku pula kan. Sebenarnya kan jangan cakap pasal umur lah. Sebab saya kalau di Pusat Quran kita ada pelajar 83 tahun. Memang dah tua sangat. Oh, dah tua sangat Tapi Masya Allah, boleh lagi baca dengan baik walaupun dia tergagap. Kegagap tu dia ada pahala orang gagap-gagap. Orang yang lancar, ada pahala orang yang lancar. Yang penting, kita mula. Tak nak tindak, itu penting Ustazah. Yes. Baca. Yang penting kita start baca. Ustazah. Okay, ni pun ada dengung Ustazah. Ayat yang keempat ni. Okey, ayat keempat tu kalau tengok nun mati bertemu dengan huruf shin tu kategori ikhfa hakiki. Itu yang tadi saya dengung yang yang tadi yang gitu betul. Yes. Okey, kalau ayat keempat, bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Okey. Ada satu alif. Ustaz, alif yang ada tanda mim kat atas tu. Mana tu? Alif yang ada tanda mim? Dia macam ada tanda Min syarril yang ada alif kat tengah-tengah tu. Oh, masya-Allah gitu. Dia yang color kelabu tu ke? Betul. Dalam Quran kita panggil dia kategori hamzah wasal. Kenapa dia kena ada situ Ustaz? Tengok orang kata hamzah wasal tak macam hamzah pun. Tapi itu huruf alif. Huruf alif yang atas dia ada kepala sad. Dia sebenarnya dia walaupun ejaan dia ataupun tulisan dia alif, atas ada kepala sad, nama dia memang hamzah wasal. Hamzah wasal ni maksudnya kita nak sambung dia. Bila nampak dalam Quran dia duduk tengah-tengah, abaikan dia. Dia macam buat tak nampak dia silent. Gitu, dia silent. Tapi kalau kita start daripada depan dia tu, dia dah jadi cerita lain tu. Contohlah kita abaikan min syari, kita nak start al-waswa tu. Nak baca al ke il ke ul. Okey. Benda tu sebenarnya ya Allah. Soalan dia orang ni banyak sangat cabangnya. Ini yang tengok huruf ketiga tu kan. Yang tu cerita lain. Jadi kita kategori itu dah tahap kita tengok huruf ketiga tu ada memang ada kan. Saya betul ingat Ustazah dulu kan. Betul. Cuma kalau betul-betul nak start pada al-waswa tu kategori alif lam qamariyah. Contohlah min syari tak sebut al-waswa. Jadi gitulah. Okey. Dia jadinya min syarril waswasil khannas. Gitu, cantik. Best lah, Zik. Cuba Zaid, rasa. Kalau nak berlagu min syarril was. Ambil rendah tak apa. Ikut lagu kau lah Zaid. Min syarril waswasil khannas. Lagu tu tolak belakang, yang penting kita jaga khan. Kita tolak belakang, tak sedap tu. Sedap. Masya Allah. Jadilah tu. Sedih. Dia dah 2 kali nangis hari ni. Saya 2 kali dah. Masya Allah. Dia kan, bila saya tengok Zaid kan, maksudnya Zaid ni orang yang cepat untuk dengar dan try. Dia pandai meniru. Zaman sekolah suka meniru. Imitate. Tapi okeylah, cantiklah. Kita buat. Okey, jadi kita tengok ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nampak Zaid? Ni dah al-lazi Okey, al-lazi jangan baca al-lazi. Dia bukan huruf zai. Al-lazi. Ya gitu. Al-lazi yuwaswisu fi. Dia kan satu lagi kaedah ni. Kalau huruf yang berbaris bawah, sengih manjang. Al-lazi. Bawah senyum. Dia jangan al-lazi yuwaswi. No, al-lazi yuwaswi. Kalau baris depan muncung. Baris depan muncung dekat yu su. Wisu. Bu sebab ada orang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asal jadi itu tak nak tu. Yang minal yang last kali? Minal jinnati wan nas.
Okey. Masya-Allah. Masya-Allah. Kalau daripada apa yang saya nampak ni Ustazah, dia memang banyak apa yang Ustazah cakap tadi. Nun ada sabdu. Sabdu, betul. Kalau nampak alif kecil tu, nampak tak alif kecil? Ada. Ayat yang ketiga. Hamzah wasal. Hamzah wasal tadi, kan. Tu semua sebenarnya lah macam saya kata, hukum tajuk ni dia banyak. Dia bukanlah orang kata baru belajar 15 minit je dah pandai. Bukan tak pandai. Cuma mungkin kita dapat 1-2 perkara tu pun dah syukur alhamdulillah. Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikan tips kan. Ramai penonton-penonton kita juga. Kita sendiri pun nak azam kita adalah untuk khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Mungkin Ustazah ada tips bagaimana untuk kita habiskan sepanjang bulan Ramadan ni. Okey, bila kita cerita tentang tips nak Ramadan ni kan, sebenarnya pertama balik pada niat. Kan, dia innamal a'malu binniyat. Apa pun semua perkara kita buat, balik pada niat. Awak contoh bekerja kan, niat sebab apa? Tunjuk aku hebat. Tak, dia cari rezeki dan faham. Niat semua orang berbeza. Balik pada niat Quran tadi untuk apa nak khatam. Tak tahu saja nak lumba-lumba dengan member contoh kan. Takkan tu sebab dia mungkin nak bacaan tahun ni lebih baik, Ramadan ni lebih baik. Betul kan niatlah. So nak khatam di bulan Ramadan. Yes, betul kan niat. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita boleh tengok, mungkin kita boleh buat jadual. Jadual dan kita disiplin ikut jadual. Contoh kan bila kita buat jadual mesti ada target yang realistik. Contohlah Rasul nak marah Ramadan kan. Kita tengok contoh lepas solat je kita baca 4 muka. Tapi kita dah kira siap-siap lah 4 muka tu insya-Allah dia akan khatam 30 juz. 4 kali 5, 5 kali 30. Berapa musuh dapat tu? Kiralah. Tapi itulah. Dia bila letak target yang tak realistik, contoh kita baru beginner asas baru nak kul huwa tiba-tiba letak Ramadan pertama dah nak baca 1 juzuk. Nanti percayalah dia akan drag tenaga, lepas tu dia dah tak ada semangat, lepas tu dia dah tak mau dah. Jadi penat Nak dapatkan tips lagi dengan Ustazah Aisyah. Boleh follow Instagram. Follow lah Instagram. Saya boleh cakap pasal tu. Mungkin kalau di Instagram saya itulah Aisyah Bail lah. Tapi di Instagram kurang sikit. Ustazah aktif di mana? Kita aktif di Facebook. Di Facebook Pusat Quran. Walaupun tak aktif pun followers berpuluh ribu juga ni. Masya-Allah. Wifi tu Anas something. Ya Allah. So kita kalau dekat Facebook Pusat Quran dia Azdan Quranic Center. Azdan Quranic Center. Boleh follow dekat Facebook dan Instagram untuk belajar lagi. Sebenarnya ya Allah tak cukup masa untuk kita belajar kalau gini. Ramadan ni kan honestly kita ada program khatam 1 bulan. Ni kita gad sama-sama boleh join. So tuan-puan boleh je nak layari www.khatamsebulan.com. Senang nak cari. Khatamsebulan.com je. Yes. Cari tekan tu insya-Allah tuan-puan daftarlah. Banyak program Ramadan ni kita nak ajak ramai-ramai pun Ustazah Aisyah ada. Saya ada, sentiasa ada insya-Allah. Saya rasa saya nak daftar sebab ya Allah baca surah An-Nas tadi pun sebenarnya kita boleh jadikan dia satu motivasi, semangat. Yes, betul. Terima kasih Ustazah. Sama-sama masya-Allah. Tuan sudi bersama dengan kita hari ini. Kita baru start. Baru start ni. Lepas ni ada banyak lagi perkara azam Ramadan yang kita nak share dengan anda di Borak Kopitiam. Betul. Tapi apa-apa pun kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Hari ini kita ada banyak konten positif dan best untuk kita belajar bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak besok. Jadi untuk Borak Kopitiam hari ini kita ada saudara kita. Saudara kita. Saudara Islam kita bersama dengan kita sekarang ni. Kita ada Alexander de Santiago dan juga Nur Kasih Quratul Aini Abdullah. Mereka ni istimewa luar biasa sebab apa Zik? Cerita sikit dengan Borak Kopitiam. Okey, sebenarnya mereka adalah mu'alaf dan tahun ini tahun keberapa sebenarnya? Untuk saya ketiga. Tahun ketiga dah. Ramadan. Untuk Kasih? Untuk Kasih tahun ke-6. Tahun ke-6 dah. Dan bercerita pasal awal-awal dululah. Awal-awal masa tahun pertama lah. Kita tanya Alexander dululah. Tahun pertama bersedia untuk menyambut bulan Ramadan. Sebelum tu tak pernah lagi. Sebelum tu ada pernah. Pernah juga? Untuk try berpuasa. Tapi 1-2 hari je lah. Macam mana masa mula-mula tu kan? Bila puasa 1-2 hari tu, apa perasaan Alexander? Bangga. Bangga sebab lepas lah. Lepas. Macam mana mula-mula boleh start dalam puasa tu? Tengok kawan-kawan ke? Tengok kawan, ikut kawan. So macam nak try lah, teringin je nak try. Sebab bila lepak sama-sama, diorang puasa kan. So takkan nak rasa macam alamak terasing lah pula. Perasaan nak buka puasa, nak pergi berjalan bazar Ramadan tu. Itu memang ada. Itu memang ada lah. Itu memang buat lah. Yes. Masa tak puasa pun pergi? Pergi juga. Macam Kasih sendiri mungkin boleh kongsikan pada awal-awal dulu ke macam mana nak menyesuaikan diri dan sebagainya? Okey, first time Kasih puasa pada sekolah lah, teman-teman sekolah.
time tu rasa macam bila complete one day puasa tu, dia rasa macam wow. Achievement. Macam satu achievement yang besar lah time tu sebab time tu bukan Islam lagi. So when you try untuk tahan makan, minum dan try juga ikut kawan-kawan Muslim tahan daripada melakukan benda-benda yang batal puasa ke. Time tu rasa macam I can do that. Pada tahun pertama dulu kan, mungkin Alexander atau Kasih boleh kongsikan apakah yang paling mencabar sekali? Selain apa dia paling mencabar? Untuk puasa lah. Untuk puasa. Alexander. Bangun sahur. Bangun sahur. Kasih. Sama sahur Okay. Selalu bangun sahur pukul berapa? 10 minutes before subuh. 10 minit before subuh Memang konsisten dapat? Tak. Tak dapat Sometimes tak dapat. So kalau yang tak dapat tu terpaksa. Terlepas lah. Okey. Tadi kita dah tahu Alexander 2 tahun lepas masuk Islam. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman dan juga perjalanan macam mana boleh berminat dengan agama Islam. Okey. Alex sebenarnya daripada sekolah menengah memang dah selalu campur dengan semua bangsa lah. India, Cina, Melayu. So dekat masa sekolah pun kadang-kadang kelas moral kan, Alex selalu macam ponteng and then lepak dengan kawan dan surau, tapi tak sentuh Al-Quran lah, just lepak je dengan kawan kan. Then slowly bila macam dah makin membesar, start untuk dapat these thoughts tau, macam sebab girlfriend Melayu. Okay. So macam masa tu girlfriend lah. So masa having these thoughts macam dah ready ke belum lah? Dah ready ke belum? Tapi banyak orang cakap you kena convert, change your name. Some of those things macam negativity. Macam you kena change, you kena tukar nama, tak boleh simpan nama Alex tu, you kena tukar like something like Iskandar ke apa ke. But then to me that was not the point lah. Betul tak? We convert bukan nak tengok benda tu semua. It's like then why you want to convert? Ikhlas ke tak? Niat tu apa? Tu yang penting. So Alex menggunakan nama yang sama. Nama yang sama. Cuma tambah bin. Yes. So nama sekarang Alexander bin Di Santiago. Wah, sedap. Itu cerita Alex. Tapi kita nak tanya cerita Kasih pula. Nama Kasih sebelum ini adalah Jun Yong Chi. Betul sebutannya kan? So sekarang dah jadi panjang nama dia. Nur Kasih Quratul Aini Abdullah. So siapa yang bagi nama tu, Kasih? Okey, nama ni sebenarnya daripada kawan-kawan. So kawan A cakap nak bagi Kasih, kawan B nak bagi Quratul Aini. Puaskan hati kawan. Habis lah semua. Time tu sebenarnya Kasih ada another idea of name yang nak letak lah time tu kan. Lepas tu macam kawan-kawan macam, letaklah nama ni, letaklah nama tu kan. Macam okey lah, boleh lah kita gabungkan. Apa idea Kasih? Kasih punya idea nama yang mana? Nur Insyirah. Insyirah pun sedap. Lepas tu tak jadilah. So letaklah Nur Kasih Quratul Aini ni. Bit panjang sebab dia gabungan daripada 2 orang kawan. Okey, sebab kawan dah minta kan, nanti merajuk pula. So kawan-kawan bagi nama. So 6 tahun lepas lah. Lama dah lah. Zaman-zaman sekolah dulu lah. Zaman sekolah dulu lah. Sebab Kasih first time kena Islam dulu dah lama. Masih kecil lagi. First time kena Islam melalui azan lah. Azan. Betul. Masa tu family Kasih berniaga. So memang akan bangun awal pagi untuk prepare itulah ingredient apa semua. So Kasih memang akan terjaga juga pada waktu-waktu nak bunyi azan. Azan subuh. Betul, azan subuh. Time tu Kasih macam curious lah kan, tanya bibi dekat rumah. Kenapa orang Islam suka menyanyi pagi-pagi? Suka menyanyi pagi-pagi. Sebab tak tahu azan tu apa. Dia kan baru darjah 6 ke 7 tahun kot tak silap. So masa tu memang tanya, kenapa Masa tu bibi Islam? Bibi Islam. Bibi Islam, okey. Kenapa macam orang Islam kena nyanyi pagi-pagi? So time tu dia ada explain lah. Kenapa azan ni, kenapa ada azan. Azan ni untuk apa. Time tu Kasih dengar tapi tak faham. So kat situlah dah ada impression terhadap Islam lah. Dia lain daripada agama Kasih sebelum ni. Kasih sebelum ni adalah Buddha. So dari situlah orang kata point pertama ataupun turning point. Kasih bermula cari agama tu. Cerita tu Kasih ingat sampai sekarang. Bayangkan Haziq pahala Bilal masjid yang azan tu. Disebabkan tu dia tersentuh. Kenal tak Bilal yang mana masa tu? Tak. Dah pindah dah pun. Dah pindah dah daripada situ. Okey, sekarang ni kita nak bertemu dengan Ramadan. Malam ini tarawih pertama.
Alex, when it comes to Ramadan kan, bila datangnya bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, apakah yang paling Alex nanti-nantikan? Kumpul dengan kawan-kawan balik sebab dah 2 years, right? Tak tarawih sama-sama. Tak tarawih kawan-kawan balik itu dah plan lama ke? Tak. Dah plan lama. Sebab selalu plan nak buka puasa dengan member takkan dapat. Ya, betul. Tapi dah plan belum? Still in the process, tapi sebab kita orang ada group. So, but never put a date lah. Tak tahu this first puasa ke atau apa sebab ramai dah kahwin. Dan I baru ada anak. Ya, ni abang congrats. So, proses lah. Tapi insyaAllah, hopefully we will get together. Sebab dia lagi meriah. Betul. Tarawih sama-sama. Dan tahun ni puasa pertama dengan anak. Ya, betul. Kan? Tapi nak tanya, nama anak siapa? Nama anak? Nama dia glamour sikit. Andres Santiago bin Alexander. Wow. Andres Santiago bin Alexander. Maknanya Santiago tu nama family. Yes. Nama family Alex lah. Yeah. Dan sekarang isteri berpantang ke macam mana? Dah habis. Dah habis pantang, alhamdulillah. So, Kasih berpuasa. Kan berpuasa kita tahu Kasih dah banyak pengalaman berpuasa dah 6 tahun. Dia dah biasalah. Dah tahu memang nantikan Ramadan setiap tahun. Excited sebenarnya Ramadan, setiap kali nak Ramadan ni sebab Ramadan dia datang setahun sekali saja. Ya, betul. So untuk Kasih sentiasa akan macam nantikan Ramadan tu sebab Ramadan ni adalah satu peluang untuk Kasih jadi lebih baik daripada sebelum ni. So target adalah macam Ramadan kali ini mestilah lebih bagus daripada Ramadan sebelum ni. Mungkin Ramadan lepas tarawih tak penuh ke, so tahun ni Ramadan tarawih penuh. Macam itulah. Macam azam, itulah azam dia. Itulah azam Ramadan kan. Kalau macam sehari nak baca berapa muka surat Al-Quran. So itulah ada tetapkanlah target macam mana nak lalui Ramadan pada kali ini. Kasih berpuasa dengan family? Tak. Saya puasa seorang je. Lah. Tapi bila saya balik rumah dan memang tahu yang Kasih akan bersahur dan berbuka, memang akan sediakan makanan untuk sahur dan juga berbuka. Dia orang ada join tak makan sekali dengan Kasih? Kalau untuk berbuka tu biasanya join. Dia orang akan tunggu sampai Kasih berbuka. Biasanya memang dia macam ni lagi 2 minit je ni, buka je lah. Tak boleh. Tak boleh ke 2 minit, seminit je tak boleh. Macam itulah. Benda tu kita kena explain sebab memang macam dia okey je dengan Kasih convert apa semua. Tapi dia ada banyak why. Kenapa? Okey, Kasih. Saya tertarik dengan perkongsian Kasih. Bila Kasih tinggal dalam rumah yang bukan semua orang Islam. Jadi pada awalnya apabila Kasih betul memeluk agama Islam, macam mana Kasih belajar untuk berpuasa tu? Berpuasa kalau dulu saya mula berpuasa bukannya puasa kat rumah lah. Okey. Lepas tu saya puasa kat rumah memang faham je. Okey, saya berpuasa tapi adik ke family members lain dia akan makan macam biasalah. So Kasih je yang takkan makan. Sebab untuk kes macam ni takkanlah Kasih nak paksa dia orang untuk tidak makan bersama Kasih, betul tak? Tapi kalau katakan dia nak try untuk berpuasa, itu adalah benda yang menggembirakan lah. Tapi Kasih so far okey je, family pun okey. Kita puasa macam biasa je. Dah boleh buka puasa sekali. Alhamdulillah kan. Sama kan. Tadi Kasih dah cerita pasal penerimaan keluarga. Untuk Alex pula, macam mana dengan penerimaan keluarga Alex? Sebab baru lagi 2 tahun ni. Alhamdulillah keluarga Alex very open minded. Sebab my dad is always the up to you asalkan you know your responsibilities. Tanggungjawab. Yes. So anything lah, it doesn't have to be convert. Benda lain pun sama, macam kerja sini ke, nak beli ni ke, belajar mana. So up to you. You know what to do. You're a big boy. Go. Nama anak pun Alex yang bagi. Alex. Nampak itu tanggungjawab. Kan? Itu tanggungjawab. So bila kita tahu kita dah ada anak, kita yang nak letakkan nama anak tu. Dan your dad dah tahu yang macam okey, Alex adalah orang yang bertanggungjawab. Dia tahu nak fikir, nak buat apa. Betul. Dah besar orang kata, dah besar. Dia bertanggungjawab, dia boleh menempuh segala cabarannya. Jadi bersediakah untuk Ramadan tahun ini? Kasih. Bersedia je. Tak nak kena bersedia. Memang sebenarnya tak sabar kan? Sebab Ramadan kali ni orang kata Malaysia ni dah buka lah, dah open semuanya. 1 April dia dah open semuanya. Macam Ramadan 2 tahun yang ni lah, yang
terlepas ni terbatas semuanya. Sangat lain sebab tarawih tak boleh nak pergi ataupun bazar Ramadan, betul. Memang rasa sunyi sikit lah puasa tu kan, sebab you puasa seorang, you tak dapat vibe puasa dan juga raya tu. So, maknanya Alex first time lah boleh tarawih jemaah dekat masjid tahun ni. Yes. Betul tak? Yes. Sebab 2 tahun lepas tak boleh jemaah kat masjid. Tahun ini first time ni Alex ni. So, adakah Alex ada azam untuk penuhkan 30 hari tarawih di masjid ni tahun ni? Boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Kita pergi sama lah Alex. Okey. Kita plan. Boleh? Dekat mana? Alex tinggal mana lah? Terus tanya personal. Manjara. Manjalara. Okey. Dekat je. Dekat je. Okey. Wow. Betul lah apa yang Kasih cakapkan tadi. 2 tahun lepas, saya ingat lagi, even nak beli roti john, drive thru kat rumah orang. Drive thru kat rumah orang sebab dia jual dekat rumah je, dia bagi kat kita. Tahun ini, bazar mungkin akan kembali meriah. Kan, tarawih kita boleh sama-sama, dah boleh rapatkan saf. Betul. Saya terkesima dengar Haziq cerita roti john boleh drive thru kat rumah orang. Masa 2 tahun lepas. Haziq punya kawasan rumah kawasan orang kaya kot. Saya pun cari roti john dekat mana, tak ada drive thru pun. Kat mana Haziq? Nanti kita cari sama-sama lah. Okey, so saya tahu Kasih ada banyak share mengenai pengalaman Kasih daripada Kasih mula-mula convert sampai ke sekarang ni. Kalau ada penonton Borak Kopitiam sekarang ni nak follow Kasih di social media, apa nama Instagram Kasih? Nama Instagram Kasih, nama Kasih Junyongki. Okey. Boleh follow sekarang. Untuk Kasih selalu share tak Kasih punya aktiviti, Kasih punya apa orang kata? Apa yang Kasih buat? Untuk masa sekarang jarang untuk posting sebab busy. Busy. Kasih boleh saya tahu Kasih buat apa? Kasih study sekarang. Study lah. Baik. Tapi follow lah untuk kita tahu apa punya Kasih. Kasih mesti ada post juga, story sikit-sikit. Selalu je untuk MS Studio ada lah. Ada je. Video Kasih. Saya pernah tengok. Macam Alex. Nama Instagram Alex. Alex, okey. _Alex Santiago. Ya, ini nama Instagram Alex. Orang hebat. Dah reveal gambar anak? Dah reveal dah boleh tengok Instagram Alex untuk kita kenali lebih rapat dengan mereka ni Aziz, kan. Alex ni pun kita bertanya Zik, macam mana dia buat duit Zik? Dia power NFT ni. Nanti kita tolak Encik Sembang Tepi kan dia. Nanti kita belajar sama. Wow. Itulah cara baru kan. Jadi selamat menyambut bulan Ramadan Kasih. Betul. Alex. Terima kasih banyak. Semoga Ramadan ini lebih meriah. InsyaAllah. Daripada Ramadan kita 2 tahun lepas. Kita bagi ruang untuk mereka beri pesanan kepada penonton Borak Kopitiam boleh? Kasih dulu. Quick one. Silakan Kasih. Okey. Silakan Kasih. Okey, selamat menyambut bulan Ramadan. So semoga pada Ramadan ini kita lebih baik daripada Ramadan yang lepas lah. InsyaAllah. Okey, Alex. Alright. Mana tu? Ya ni, tengah-tengah ni. Dah pergi sana dah. Okay guys, selamat menyambut puasa and then always ikhlas lah. Dengan niat tu kena betul. That's the most important. Okay. Selamat menyambut bulan Ramadan sekali lagi. Yes. Dan Zack ada something nak bagi tahu. Alright, okey. Ini sikit nak sebenarnya pasal drama. Alright, so ini dia nak bagi tahu kerana haloba kau hancurkan segalanya. Nampak itu dia punya tagline. Jangan lepaskan peluang untuk menonton drama terbaru di slot Akasia Haris Fayat mulai 1 April 2022 yang dibintangi pelakon hebat Hafiz Rosli, Adam Lee, Nat Zainal dan Cahaya Nilam. Setiap hari jam 6.58 petang hanya di TV3. Wow, boleh tengok drama ni. Haris Fayat. Hari ni lah. Sedap nama Haris Fayat. Kasih Faratul Aini. Alexander bin Santiago. Dan kita sebenarnya ada banyak lagi tahu cerita best yang kita nak kongsikan kepada anda. Selepas ini kita akan dengarkan lagu Iktiraf. Bila iktiraf ni doa taubat lah. Tapi selepas ini kita kembali di Borak Kopitiam. Kita punya konten, kita punya kandungan dalam Borak Kopitiam hari ini bersempena dengan bulan Ramadan yang akan tiba esok. Esok adalah 1 Ramadan. Selamat berpuasa sekali lagi kami Borak Kopitiam ucapkan kepada anda. Dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu sebenarnya Iktiraf. Betul. Lagu Iktiraf ni adalah lagu taubat.
Doa taubat sebenarnya. Jadi kita bersama dengan Syed Salahuddin hari ini untuk kita kenali Syed Salahuddin dan juga lagu Iktiraf yang dinyanyikan semula ni. Ya. Okey, Syed Salahuddin. Lagu Iktiraf kita tahu memang ramai orang dah pernah menyanyikan lagu ni sebelum ni. So yang versi Syed Salahuddin ni pula adakah melodi yang sama ke atau berbeza ke bagaimana? Okey, bismillah. Untuk lagu Iktiraf ni, dia punya melodi pada Iktiraf tu sendiri, dia punya doa tersebut masih sama. Tapi untuk verse-verse yang lain tu, bridge dan sebagainya, kita buatkan sedikit irama Melayu dan juga Arab. Kita campur di situ. Jadi di dalam tu kita kumpulkanlah dia punya doa-doa dan kita persembahkan dalam lagu Iktiraf tu. Macam tu lah. Doa masih sama. Ilah-hilas tu lah. Tulif Firdaus. Okey, tapi mungkin ada yang tak tahu lagi dan kita pun, saya pun sebenarnya macam baru kita nak belajar. Iktiraf ni adalah doa taubat. Ya. Iktiraf ni dia sebenarnya adalah syair daripada Abu Nawas. Abu Nawas ni zaman Abbasiyah dulu. Jadi sebelum dia meninggal tu dia buatkan doa macam ni lah, syair ni. Dia penyair yang terkenal. Jadi dalam lagu ni kita letakkan lagu Iktiraf ni yang biasa orang buat, ilah-hilas itulah doanya ataupun syairnya, tetapi dalam verse-verse yang lain tu sebenarnya dalam tu doa juga. Dalam tu ada doa Rabbana zalamna anfusana. Saya tersalah info lah selama saya hidup ni. Ya ke? Saya ingat ke Iktiraf ni adalah doa Nabi Adam waktu dia bertaubat ke muka bumi, bukan? Bukan. Itu dalam Quran tu. Dalam Quran. So yang betulnya adalah Rabbana zalamna tu. Yang itu. Yang Abu Nawas ni ilah-hilas ni lah. Okey. Belajar sesuatu hari ni, tuan-tuan. Tapi untuk versi Salahuddin punya ni, siapa yang kompos? Siapa yang buat music arrangement? Okey, untuk komposer lagu ni adalah Akmal Mustafa. Memang TS punya ni. Mustafa Mirwana. Bukan. Bukan dia? Akmal ada itu di sini. Akmal Mirwana. Akmal Mustafa. Dia punya music arrangement daripada Ashley Lee. Ashley Lee ni kita punya musician lah. Itulah dia punya komposer dia. Dan sebenarnya dia mengikut cita rasa Salahuddin sendirilah. Ya, sebabnya saya sebenarnya sebelum ni banyak cover lagu-lagu. Diarabkan lagu tu. Hanya Rindu, Suaramu Syair tu. Jadi saya memang terbiasa dengan bunyi-bunyi Arab tu lah. Jadi sembang dengan Akmal, dia buatkan lagu yang ada sedikit bunyi kemelayuan dan campur dengan Arab. Okey, kita bagi mungkin ada penonton Borak Kopitiam yang mungkin kata familiar lah, macam pernah nampak lah. Okey, Hanya Rindu Arab tu. Chorus. Cuba belanja sikit, saya boleh tak? Belanja sikit. Okey, ini dia, dengar. Okey. أنت الحب والجنة تحت قدميك لا تؤم القلوب إلا إليك خفق الروح لن يجزيه حبيبا أنت بي حتى lupa dah lirik dah. Lupa dah. Diri ini dia Melayu. Ya, betul. Kenyataan hati ini hanya rindu. Kita tak tahu yang Arab. Pasal saya betul lupa lirik dia. Baik. So, berapa lama masa untuk Salahuddin siapkan lagu Iktiraf yang versi Salahuddin ni? Okey, versi ni kita buat lebih kurang sebenarnya kalau campur dengan music video lebih kurang 2 bulan lah. Campur dengan total Total. Tapi kalau tengok music video ni, wow, dia high res. Siap dengan kuda lagi tu. Kuda. Ini idea siapa ni music video ni? Kita punya pengarah ni Afiq Abdul Jamil. Dia memang ahli TS lah. Dan lagu ni memang kita nak bawa konsep kemelayuan tu sikit. Kita bawa ada busana Melayu, ada kuda. Jadi itulah konsepnya, kita seolah-olah kita nak ceritakan kita ni sebagai pengembara di dunia lah. Satu hari nanti kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Jadi kita tunjukkan pengembara itu dalam keadaan kita berkuda lah. Kita berjalan, tengok alam dan sebagainya lah. Maknanya dia ada cerita lah. Dia punya ceritanya sebagai pengembara. Mengikut doa yang ada dekat dalam lagu tu sendiri. Ya. Dia sebab dalam doa tu semuanya menceritakan kita bertaubat pada Allah Ta'ala lah. Keseluruhannya. Tapi okey, saya nak tanya adakah bila kita menyanyikan lagu ni? Baik. Menyanyikan lagu ni, kita upamanya kita berdoa juga. Ya, betul. Maksudnya sebabnya yang saya sembang dengan Akmal juga, komposer lagu ni, dia kata sebenarnya nak buat lirik tu sendiri, dia pun sendiri tak sanggup untuk buat lirik sendiri. Maksudnya sebabkan doa yang kita tahu Abu Nawas tu, ilah-hilas tu adalah ulama yang terkenal juga ataupun penyair yang terkenal. Jadi siapakah dia untuk menulis lirik tu dengan menggunakan lirik sendiri. Jadi kita ambil saja kumpul doa-doa, jadikan sebuah lagu.
Maksudnya kerendahan hati kita letakkan semua dalam tu, doa. Dan kita menyanyi pun sambil kita berdoa lah. Ikhlaskan dirilah. Ikhlaskan dirilah. Bila kita, tapi kalau kita dengar pun, kita niat macam kita dengar ni dan kita doakan apa yang kita dengar. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan memberikan taubat dia lah. Baik. Amin. Bila tengok Terbiah Sentap rekod dia, orang tahulah. Terbiah Sentap dia kalau buat benda dia akan buat betul-betul. Dia tak bagi chance, music video pun luar biasa apa semua. Syed, saya beri iktiraf ni. Adakah projek-projek lain, lagu nasyid lain ke yang upcoming untuk bulan Ramadan ni? Kolaborasi dengan artis Terbiah Sentap yang lain ke? Akan ada projek-projek lain, tapi yang terdekat ni untuk Ramadan ni kita memang khaskan lagu ni lah. Lagu Iktiraf ini memang untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. InsyaAllah next project akan ada insyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita nantikan. Follow je Instagram. Follow. Boleh kita tahu apa nama Instagram? Okey, Instagram saya sendiri Syed Salahuddin Official. Syed Salahuddin Official Instagramnya. Dan boleh masuk juga ke Terbiah Sentap lah. Terbiah Sentap Record. Tiba-tiba Z terbayang. Syed, macam Terbiah Sentap X Borak Kopitiam untuk bulan puasa, bulan Ramadan. Plan untuk next year. Boleh. Plan untuk Kita next boleh year. borak dengan kita cover, kita ajak juga penyanyi nasyid. Okey, kita dah ada plan, Dan kejap lagi kita akan dengarkan Syed Salahuddin menyanyikan lagu Iktiraf dan kami Haziq, Z, tim Borak Kopitiam ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan tahun ini memberikan kita 1001 keberkatan, 1001 sinar. Dan lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelum ini. Betul. InsyaAllah. Dan besok di Borak Kopitiam akan ada host baru. Siapakah itu? Nanti kan penampilan host baru Borak Kopitiam esok. Syed boleh tengok siapa, Syed? Kalau tahu jangan sebut. Okey, tahan. Alright, jadi kena dengan hari pertama puasa kita esok 1 Ramadan. Kita akan sama-sama raikan. Apa-apa saja teruskan berazam, teruskan berimpian. Selagi mana ia membawa kebaikan kepada ummah, teruskan saja. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Syed Salahuddin dengan lagunya Iktiraf. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu dan kurniakanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Luas dari dosa-dosaku.